Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera cikgu ucapkan kepada semua murid-murid. Hari ini bersama lagi dengan Cikgu Syamal untuk sesi pembelajaran Bahasa Melayu tahun 2. Okay, bagi unit 17, kebersihan alam, tanggungjawab bersama. Okay, tajuk kita pada hari ini ialah Bilik Darjah Mesra Alam. Okay, bahan-bahan yang diperlukan macam biasa, buku teks muka surat 34, buku aktiviti muka surat 36. Okay, kamu boleh bersedia dengan buku kamu dahulu. Okay, baiklah. Kita lihat. Okay, objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah murid dapat membina 3 ayat penyata dengan betul. Jadinya hari ini kamu perlu bina 3 ayat penyata. Okay, jom kita tengok apa itu ayat penyata. Okay, baiklah. Di info bahasa di sini dikata ayat penyata ialah ayat yang digunakan untuk menyatakan sesuatu atau memberikan keterangan tentang sesuatu perkara. Okey, baik, dia kata contoh di sini, dia memakai baju berwarna biru. Maksudnya kamu menyatakan sesuatu ataupun memberi keterangan terhadap sesuatu. Itulah ayat penyata. Semua boleh jadi ayat penyata. Contoh lain yang cikgu nak berikan ialah, okay, awak tengok. Hari ni cikgu nak ajar kamu menggunakan teknik skop. Teknik skop ni iaitu SKOP. Ini cikgu dah pernah ajar di sekolah. Kamu dah tahu macam mana nak gunakan teknik skop. Okey, pertama sekali S yang pertama ni kita panggil sebagai subjek. Subjek ataupun siapa. Kalau manusia, siapalah manusia, nama dia mungkin. Ataupun kalau binatang, contohnya kucing, kita letakkan di S ni, siapa. Kemudian K untuk kata kerja. Jadi K ni kita gunakan untuk kata kerja, ruang untuk kata kerja. Contoh di sini kan dia kata dia. Dia ni siapa sebab ganti nama kan. Jadi memakai. Memakai ni lah kata kerja. Jadi dia di sini memakai. Okey, objek dia ni. Objek ni macam mana kita nak kenal pasti objek? Objek dia akan menerangkan kata kerja dia. Contohnya tadi kata kerja dia memakai. Objek ni memakai apa? Memakai sini dia tulis baju. Jadi dia memakai baju. Macam tu. Jadi perluasan ni dia kata cara kita nak kenal pasti perluasan. Dia ada perkataan untuk, dia ada perkataan yang, dengan, agar, supaya, pada ataupun di. Ini perluasan. Maksudnya kita nak cerita dengan lebih banyak lagi, lebih meluas lagi tentang objek kita tadi. Contohnya baju tadi kan, kita tulis kat sini, awak tengok berwarna biru. Itulah perluasan dia. Kita nak ceritakan dengan lebih mendalam lagi. Okay, contohnya awak tengok di sini ya. Contoh ayat. Ini contoh gambar. Okay, kita tengok S yang pertama. Contohnya cikgu letakkan Hafiz. Okay, nama dia sebagai Hafiz. Kalau perempuan, letak nama perempuan. Contohnya Hafizah contoh. Okay, subjek dah ada sini. Jadi kita tengok K, kata kerja. Kata kerja dia apa perbuatan dia di sini? Membalut. Awak nampak dia tengah balut apa ni? Balut hadiah kan, bukan buku. Okay, jadi kata kerja dia membalut. Kita tak boleh tulis membalut buku ataupun hadiah. Salah. Sebab dia nak kata kerja aja, apa perbuatan dia. Jadi O ni barulah kita terangkan objek apa yang dia balut. Objek apa yang dia balut sini? Okay, hadiah hari lahir contohnya. Hadiah hari lahir kan. Okay, kemudian hadiah hari lahir. Kalau kita titik di sini pun contohnya Hafiz membalut hadiah hari lahir. Okay, subjek dia Hafiz, kata kerja membalut. Membalut objek apa? Objek yang dibalut apa? Hadiah hari lahir. Contoh kita titik. Masih lagi ayat yang jelas. Tapi kalau kita letak perluasan di sini, kita nak sebarkan, kita nak terangkan dengan lebih mendalam, lagi bagus. Ayat itu akan jadi lebih baik. Okay, jadinya hari lahir. Kita nak perluaskan lagi objek ni. Okay, untuk rakannya dengan kertas pembalut. Inilah perluasan dia. Kita nak terangkan dengan lebih mendalam lagi apa yang dibuat.
Okey. Jadi ayat lengkap di bawah ni dia akan tulis Hafiz membalut hadiah hari lahir untuk rakannya dengan kertas pembalut. Okey, ini cara dia. Kaedah SKOP. Cikgu ulang lagi sekali. S untuk siapa ataupun subjek. K untuk kata kerja perbuatan dia. O untuk objek. Objek ni merujuk pada kata kerja, apa yang dia buat. Perluasan pula menerangkan dengan lebih luas lagi objek yang dibuat tadi. Okey, itu cara dia. Okey, ini penerangan secara ringkas teknik skop. S K O P. Okey, baiklah. Yang seterusnya, ini tugasan kamu pada hari ini. Okey, jangan risau, tugasan ni cikgu akan bimbing kamu, cikgu akan bagi tahu kamu macam mana kamu nak laksanakan tugasan ni. Okey, yang pertama, kamu perlu bersedia dengan tugasan 1 iaitu buku tulis garis 1. Yang kedua, buku aktiviti. Okey, baiklah. Kita tengok satu persatu. Okey, untuk yang pertama, ini paparan ini cikgu ambil daripada buku teks kamu muka surat 34. Jadi, kamu boleh tengok, kamu boleh lihat di dalam buku teks kamu ada sikit yang cikgu dah letakkan di sini. Okey, contohnya untuk paparan ni dia ada gambar dan dia beri 3 ayat di sini. Jadi 3 ayat ni apa yang kamu perlu buat? Okey, pertama sekali kamu kena ada buku tulis garis 1 iaitu buku BM1 kamu. Okey, untuk pertama sekali cikgu nak dalam buku kamu tu kamu tulis hari, kamu tulis tarikh. Kemudian kamu bahagikan buku kamu tu kepada 4. Contohnya macam ni. 1 2, 3, 4. Bahagikan kepada 4 kotak dahulu. Okey. Lepas kamu dah bahagikan kepada 4 kotak begini, okey, kamu tulis ruang yang pertama ni semacam yang cikgu dah lakarkan di paparan ni. Contohnya ruang pertama ni untuk siapa, S besar, kemudian bawah dia awak tulis siapa. Okey, baik. Kemudian sebelah dia K. K untuk kata kerja. Okey, awak tulis macam ni. Awak boleh buat dalam buku secara melintang macam cikgu ni ya. Cikgu tak buat menegak, cikgu buat melintang supaya kamu ada lebih ruang, ada banyak ruang. Gunakan sepenuhnya buku kamu. Jangan buat kecil-kecil, buat besar. Okey, O untuk objek dan kotak yang keempat P untuk perluasan. Okey. Kamu boleh buat jadual ini dulu. Kemudian kotak di bawah ni cikgu sediakan 3. 1, 2 ruang ni dan 3 ruang ni. Kenapa cikgu sediakan 3 dahulu? Sebabnya di sini ada 3 ayat. Okey, tugasan awak untuk kali ini awak kena kenal pasti subjek ataupun siapa, apa kata kerja dia, apa objek dia dan apa perluasan dia berdasarkan ayat yang dah dinyatakan di dalam buku teks kamu. Okey, cikgu bagi contoh yang pertama. Okey, dengar baik-baik. Okey, kita baca ayat yang pertama dulu. Alice membawa pokok bunga ke sekolah. Ini ayat yang pertama. Jadi untuk ayat yang pertama ni kita kena kenal pasti dulu. Untuk siapa, untuk kata kerja, untuk objek dan mana perluasan dia. Okey, contohnya yang pertama. Okey, kita kena pasti dalam ayat yang pertama ni Alice ni merupakan orang. Orang ni maksudnya siapa ataupun subjek. Jadi kita letakkan di ruangan subjek. Contohnya Alice. Okey, bila kita dah ambil Alice, kita tanda. Okey, Alice dah ambil. Okey, kemudian kata kerja dia ni apa perbuatan dia? Dia membawa. Jadi kita nak tulis apa? Kita kena tulis membawa. Jadi kata kerja dia adalah membawa. Kata kerja dia kita potong, kita dah ambil. Jadi objek apa yang dia bawa? Pokok bunga. Jadi bila pokok bunga, awak tulis di sini macam ni. Pokok bunga awak dah ambil. Jadi apa perluasan untuk objek dia? Pokok bunga. Lepas tu perluasan dia apa? Awak tengok ayat yang seterusnya. Dia kata ke sekolah. Jadi perkataan frasa ke sekolah ni lah merupakan
perluasan kepada objek ni. Jadi awak tengok, Alice ni siapa, membawa ni kata kerja, pokok bunga objek yang dibawa dia ni, dan perluasan kepada objek dia adalah ke sekolah. Itu cara dia. Okey, kita tengok contoh yang kedua. Yang pertama dah, kita tengok contoh yang kedua pula. Kita baca dulu dia punya ayat. Pokok bunga itu ditanam di dalam botol. Saya ulang. Pokok bunga itu ditanam di dalam botol. Jadi kita kenal pasti ayat ni. Bila kita dah baca, kita kena kenal pasti subjek dia, kata kerja dia apa, objek dia apa, dan perluasan dia. Okay, contohnya di sini cikgu bagi, kita tengok dulu siapa subjek dia. Jadi kita tengok di sini. Okay, siapa di sini? Pokok bunga itu. Kenapa kita ambil pokok bunga itu? Sebab dia mengganti ataupun ganti nama. Dia boleh guna untuk tumbuh-tumbuhan, boleh guna untuk manusia dan haiwan. Kalau manusia letak nama dia lah, contoh Alice. Sekarang ni tumbuh-tumbuhan, pokok bunga, contohnya pokok. Okey, baik. Apa kata kerja dia? Pokok bunga itu ditanam. Ditanam ni kan kata kerja, manusia yang tanam. Jadi tulislah di ruangan kata kerja dia. Kemudian apa yang ditanam? Objek apa yang ditanam? Ditanam di dalam botol. Jadi di dalam botol ni kita tulis sebagai objek. Okey. Ada perluasan tak kat sini? Okey, tak ada perluasan. Jadi di dalam botol ni adalah sebagai objek, dan di dalam botol ni jugalah sebagai perluasan dia. Jadi kita tak perlu tulis dari ruang ni, kita tulis di dalam ruang objek sahaja, tak perlu banyak-banyak. Okey, untuk yang ketiga ni cikgu nak awak buat sendiri. Kemudian awak cari contoh macam ni kan. Cikgu baca dululah. Komala pula membawa pokok bunga di dalam pasu. Jadi subjek ni merujuk pada siapa. Macam mana kita nak kenal pasti subjek? Dia mesti berada di sebelum kata kerja. Jadi kalau nak mudah, awak cari dulu perbuatan dia. Mana perbuatan dia? Komala pula membawa pokok bunga di dalam pasu. Jadi perbuatan dia adalah membawa. Jadi membawa ni adalah kata kerja. Kita tulis kat sini membawa. Kemudian Komala pula ni sebelum dia ada sebelum kata kerja. Bila dia ada sebelum kata kerja, dia adalah subjek ataupun siapa. Jadi tulislah Komala pula. Sini membawa. Kemudian dia bawa apa? Pokok bunga. Jangan ambil pokok bunga di dalam pasu sebab ni ayat dia panjang, dia ada perluasan. Jadi dia bawa objek apa? Pokok bunga. Pokok bunga tulis di objek. Kemudian dia ada perluasan. Awak tengok dia ada perkataan di. Okay, bila ada perkataan di sini, ini bermaksud perluasan. Jadi awak tulis di ruang perluasan di dalam pasu. Okay, itu awak perlu buat sendiri. Cikgu terang dah. Okay, awak cuba buat. Jangan putus asa, awak cuba buat. Saya yakin awak boleh melakukan dengan baik. Okay, baik. Untuk yang seterusnya, cikgu sediakan lagi 3 ruang, tapi ayat kita ada 2 sahaja. Untuk di sini awak kena kenal pasti dulu ayat dia. Contoh ayat dia di sini awak tengok di atas ni, cikgu tunjuk ni. Okay, boleh fokuskan di sini. Okay, mereka membawa pokok bunga itu ke sudut belakang bilik darjah. Yang pertama sekali kita kenal pasti dulu subjek dan kata kerja. Okay, antara subjek dan kata kerja, kita cari kata kerja, perbuatan dulu. Okay, mereka membawa. Membawa ni adalah perbuatan ataupun kata kerja. Okay, tulis dulu membawa ni di ruangan kata kerja. Okay, macam mana pula nak kenal pasti subjek? Dia berada sebelum kata kerja, iaitu mereka ni. Mereka ni lah duduk di sebelum kata kerja. Jadi mereka ni sebagai subjek. Okay, itu cara dia. Okay, subjek dah ada, kata kerja dah ada, membawa. Okay, apa yang dia bawa? Pokok bunga itu. Jadi objek dia pokok bunga itu, tulis di ruangan objek. Kalau awak tak muat, tak dapat nak tulis, awak tulis je kecil-kecil di bawah dia, boleh sambung, tak ada masalah. Yang pasti awak kena ikut kotak yang betul. Kalau objek, tulis di ruangan objek. Okay, baik.
pokok bunga itu awak dah ambil. Kemudian awak tengok sini dia tulis ke sudut belakang bilik darjah. Ini adalah perluasan kepada objek. Jadi itu cara untuk awak kenal pasti ataupun menggunakan teknik SKOP untuk awak kenal pasti siapa ataupun subjek, kata kerja, objek dan perluasan. Andai katalah cikgu tak letakkan ayat ni, cikgu hanya letakkan gambar, awak boleh reka ayat awak sendiri yang ke-6. Contohnya berdasarkan gambar kan, awak boleh tulis Komala, siapa Komala contohnya, sini Komala kan. Okay, kata kerja apa yang dia buat sini, contohnya menanam, cikgu tulis menanam kata kerja dia. Objek apa yang dia tanam, okay, dia tanam pokok bunga, cikgu tulis lagi pokok bunga sebagai objek. Perluasan dia, kita nak terang dengan lebih luas lagi pokok bunga tu. Okay, tulis pokok bunga. Perluasan dia kita tulis di dalam pasu. Contohnya itu perluasan kepada objek. Okay, cikgu tulis yang ke-6 contoh. Ini sebagai contoh. Kalau awak nak tulis yang ke-6 tulis. Kalau tak nak tulis tak apa. Contohnya okay, Komala sebagai subjek. Kata kerja dia menanam. Okey, objek yang ditanam ni adalah pokok bunga. Okey, contohnya pokok bunga, perluasan kepada pokok bunga di dalam pasu, contoh titik. Ini adalah cara-cara untuk kita gunakan teknik SKOP. Okey, untuk nombor 5 dan nombor 4, okey, awak boleh rujuk di sini Ni nombor 5, ni nombor 4. Okay, ini cikgu biarkan awak buat sendiri supaya awak boleh lakukan dengan lebih cepat, lebih baik. Kalau awak harapkan cikgu yang buat, okay, awak takkan belajar. Jadi awak cuba untuk lakukan sendiri. Itu kita boleh tambah baikkan lagi awak punya kemahiran dalam melakukan teknik SKOP ni. Okay, baiklah, kita selesai untuk tugasan 1. Okay, untuk tugasan yang kedua ni, awak perlu rujuk buku aktiviti muka surat 36. Okey, di sini awak boleh gunakan kaedah SKOP tadi, tapi awak boleh lakarkan sahaja. Contohnya cikgu lakarkan SKOP. S siapa ataupun subjek. K kata kerja. O objek. P perluasan. Okey, contoh gini kan. Okey. Di sini dia kata bina ayat penyata. Senang je. Projek kita semula. Kelas Rizan menjalankan projek kita semula. Rizan dan rakan-rakannya bekerja keras untuk menjayakan projek itu. Jadi dekat sini dia ada kata kerja, dia ada subjek dah di sini. Rizan dan rakan-rakannya. Jadi mereka membuat sesuatu. Jadi di sini subjek awak dah ada dah ni. Subjek dah ada dah. Dia dah bagi dah sini subjek. Awak tinggal tulis je balik. Contoh sini awak tulis siapa. Siapa awak nak tulis kat sini? Rizan dan rakan-rakannya. Tulislah Rizan dan rakan-rakannya. Apa dia buat kata kerja dia? Dia tengah buat apa ni? Menyusun ataupun melabel. Okey, awak tulislah Rizan dan rakan-rakannya melabel kotak. Kotak apa? Kotak yang besar itu. Contoh, kotak yang besar itu di mana? Di hadapan kelas ataupun di hadapan bilik darjahnya. Contoh cikgu tulis okay, Rizan dan rakannya. Kalau awak tak muat, awak boleh tulis bawah. Okay, dia sedang buat apa? Melabel kotak yang besar itu. Okey, melabel ni adalah kata kerja. Kotak yang besar ni adalah perluasan dia. Yang besar itu di hadapan bilik darjah contohnya. Okey, contoh titik. Lengkap dah awak punya teknik SKOP. Bila dah lengkap teknik SKOP ni, awak tengok, awak semak balik siapa Rizan dan rakan-rakannya. Kata kerja melabel. Objek apa yang dilabel? Kotak yang besar contoh, ataupun kotak.
luaskan lagi kotak tu yang besar di hadapan bilik darjah. Lengkaplah awak punya teknik SKOP. S ada, K ada, O ada, P ada. Untuk nombor 2, 3 dan 4, awak boleh cuba buat sendiri. Okay, jangan risau, salah itu tak apa. Kita boleh belajar daripada kesilapan. Okay, itu tugasan yang kedua. Okay, baiklah. Okay, sekian daripada cikgu. Awak ada 2 tugasan sahaja. Tugasan